So, berkaitan dengan institusi pada zaman awal Islam, kita ada institusi Baitul Mal, okay, bait rumah atau gedung, mal harta. Okey, so Baitul Mal diasaskan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar. So, Baitul Mal ni diagihkan semua harta yang diterima kepada mereka yang memerlukan. Okey. Dan Baitul Mal ini juga bertindak sebagai perbendaharaan awam, iaitu treasury. Kalau kita tengok dalam konsep kerajaan, konsep sekarang treasury lah, Ministry of Finance. Okey. So, Baitul Mal ini takbir oleh seorang pegawai khas yang dikenali sebagai Khazinul Mal. Dan bendahari di wilayah pula bergelar Khazin. Okey. Zaman Umar Al-Khattab, Baitul Mal terus berkembang. Umar Al-Khattab memang sangat genius, sangat pandai. So, dia membenarkan berbagai pembaruan. Dan sumber kewangan Baitul Mal ini datang daripada pungutan zakat, harta rampasan perang, itu ghanimah, jizyah, cukai perlindungan, cukai tanah kharaj, cukai penjagaan usyur dan harta peninggalan yang tiada waris. Okey. Peringkat khusat Khazinul Mal bertanggungjawab kepada ketua negara, iaitu khalifah. Maknanya konteks sekarang Minister of Finance bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Okey. Manakala di wilayah pula Khazin diselia oleh gubernur-gubernur tempatan yang dipanggil Amir. Okey. Zaman Bani Umayyah, kerajaan Islam Malaysia, institusi Baitul Mal ini dipecahkan kepada dua, iaitu Baitul Mal umum. Okey, Baitul Mal umum dia bantu semua rakyat jelata tanpa kira orang Islam ke bukan Islam, semua dia bantu. Dan yang kedua Baitul Mal Muslimin. Okey, ini dikhususkan untuk tujuan kebajikan dan wakaf bagi masyarakat muslimin. Okey, harta Baitul Mal Muslimin ini disimpan dalam Masjid Jami'. Okey, dan dikawal rapat, dikawal di bawah penjagaan Qadi besar. Okey. Institusi yang kedua adalah institusi zakat, iaitu in a way kita cakap institusi adalah satu sistem lah. Okey, zakat. Okey. Zakat ini tujuannya in a way kita nak atasi permasalahan ekonomi, sosial dan kemiskinan. Kita nak pastikan ada distribution of income. Maknanya orang kaya kita paksa dia. Maknanya kalau kita harap dia sedekah, belum tentu dia nak akan sedekah kan. Tapi kalau kita letakkan satu sistem zakat, dia wajib untuk lakukan perkara itu. Okey. So, kita dapat pastikan kekayaan itu dapat diagihkan secara lebih adil dan lebih tersusun. Okey. Zaman Nabi SAW, zakat menjadi institusi penting dalam sistem perekonomian umat Islam. Okey. Dia memang satu sumber utama pendapatan negara. Okey. Nabi SAW pernah mengutuskan Umar untuk pergi mengungut zakat. Okey. So, antara sahabat lain ialah Ibnu Lutawiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahim, Uqbah bin Amir Ad-Dhahak, Ubadah bin Sa'id. Okey. Institusi atau sistem yang kedua adalah wakaf. Okey. So, institusi ini wujud apabila baginda memperkenalkan instrumen wakaf yang pertama, iaitu Masjid Quba. Okey. Masjid dibina oleh Rasulullah SAW ni ketika Nabi berhijrahan daripada Mekah ke Madinah. On the way tu, Nabi SAW bina Masjid Quba. Okey. So, masjid dibina Nabi SAW dan diwakafkan kepada orang Islam di Quba. Dan seterusnya, Nabi bina Masjid Nabawi dan juga diwakafkan. Dan hingga ke hari ini, Masjid Quba, Masjid Nabawi menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia. Boleh tengok contoh wakaf di sini, tapi antara wakaf yang lain yang terkenal adalah wakaf Uthman. Kan? Boleh Google macam mana kisah wakaf Uthman itu sendiri. Apa yang Sayyidina Uthman lakukan, dan sehingga sekarang duit daripada wakaf Uthman itu masih ada dan masih digunakan untuk membantu umat Islam. Boleh Google, nanti kita bincang dalam kelas S2. Siapa-siapa nanti boleh ceritakan. Okey. Antara sumbangan lain adalah dalam amalan wakaf dalam kecemerlangan ilmu dan pendidikan. Okey, so antaranya wakaf tanah dan ladang yang diwakafkan sebagai harta negara dan digunakan untuk membiayai pendidikan. Okey, so nama dia wakaf al-arshad atau arshad. Okey, berkembang dengan pesat sejak zaman Abbasiyah sehinggalah ke era Uthmaniyah. Okey. Antara universiti terbesar yang pernah dibiayai daripada hasil pendidikan wakaf termasuklah Universiti Al-Qarawiyyin di Fez, Universiti Al-Nizamiyah di Baghdad dan Universiti Al-Azhar di Khairah, Mesir. Okey.
So, wakaf juga digunakan untuk pembangunan hospital, pembanyaan doktor, peralatan dan rawatan pesakit. Okey, dari segi amalan, negara-negara seperti Mesir, Maghribi, Kuwait, Syria dan Turki, in a way Malaysia pun kita agak terhadapan lah dalam menguruskan dana wakaf. Okey, di Mesir dikanunkan sebagai undang-undang wakaf, iaitu Kanun Al-Usul Al-Waqf pada tahun 1946, diikuti oleh Lebanon, Kuwait pada tahun 1951. Okey. Dan negara-negara lain lah seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Turki, Singapura juga telah mengadakan undang-undang wakaf. Okey, institusi atau sistem yang seterusnya adalah sedekah. Okey. Sedekah ni biasalah kalau kita ada lebihan, kita simpannya, ada lebihan kita beri kepada yang memerlukan. Okey. Okey, dan institusi yang seterusnya adalah institusi kewangan Islam atau sistem kewangan Islam lah. Okey. So kalau kita tengok pada zaman awal Islam, perniagaan ini berlaku secara tabii atau natural. Kita tukar barang keperluan dengan barang kehidupan seharian. Tukar makanan dengan pakaian. Macam sistem yang macam itulah. Maknanya kita tak perlukan wang sebagai satu medium of exchange. Tapi dengan berkembangnya sistem perdagangan, manusia menjadi lebih sophisticated, ada perdagangan antarabangsa, itu memerlukan satu sistem yang baru. Maknanya kita dah tak nak tukar barang dengan barang. Kita perlu tukar barang dengan wang, dan wang itu kita beli barang lain. Okey. So daripada situ sistem jualan terbuka iaitu Baitul Mutlaq mula diperkenalkan. Sistem jual beli dengan menggunakan wang. Okey, manusia pula mula mencipta wang, kalau dalam bahasa Arabnya nuqud, untuk menjadi bahan tukaran bagi menggantikan barang yang hendak ditukarkan dengan barang lain. Okey. Dan manusia juga boleh menjual barang yang dia miliki dan simpan duit tu. Maknanya kalau kita mungkin simpan duit tu, tahun depan baru kita beli barang pula. Okey. So antara konsep perniagaan yang masyhur ketika ini adalah konsep syirkah, partnership atau musyarakah, profit loss sharing, dan juga konsep mudharabah, profit sharing. Yang ni ramai yang kena buat assignment topik-topik ini kan. So nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lah dengan topik-topik ini. So insyaAllah setakat ini saja untuk minggu ni. Kita akan sambung lagi topik ini minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.